Assalamualaikum semua. Semua sihat? Waalaikumsalam. Sehat cikgu. Ya, Salam, Alhamdulillah. sihat cikgu. Okey, nampaknya semua ada kawan kamu yang masih tersekat internetnya, tak apa. Lagi seorang dua saja. Untuk minggu ni, kita akan belajar satu subtopik yang sangat menarik, cikgu rasa. Jadi, sebelum tu, seperti yang tertera dekat skrin kamu itu, okey, cikgu nak tanya kamu. Kamu tahu atau tidak tentang tanah runtuh ataupun aliran lumpur? Kamu pernah dengar kan tentang tanah lumpur? Tentang tanah runtuh ataupun aliran lumpur. Kan kamu tak pernah dengar? Pernah. Pernah dengar kan? Okey. Selalunya kamu dengar dari mana? Daripada TV ke, radio ke apa ke? Daripada TV. TV. Okey, betul. Okey, tanah runtuh. Selalu kamu dengar tentang tanah runtuh dan juga aliran lumpur. Jadi hari ni kita nak belajar tentang apa? Kita lihat dulu video yang akan cikgu kongsikan di sini. Sebuah lagi rumah penduduk musnah dalam kejadian tanah runtuh di kampung Lorong Pohon Celagi di Pasir Mas, Kelantan malam Rabu. Runtuhan berlaku itu bermula jam 9 malam, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan memandangkan kesemua penduduk sudah berpindah. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Mas, Syapawi Stapa berkata dua lagi rumah bersiko runtuh dengan sebahagiannya sudah roboh. Katanya hingga kini pergerakan tanah masih aktif dan banyak retakan baru kelihatan di lokasi kejadian. Pihaknya mendapati runtuhan terbaru membabitkan kelebaran lebih 3 meter dari runtuhan pada Rabu. Sehubungan itu 98 penduduk membabitkan 48 keluarga sudah berpindah dan sebahagian besar mereka berpindah ke rumah keluarga, manakala 3 keluarga berada di Pusat Pemindahan Sementara atau PPS. Okey, sebentar tadi cikgu telah tunjukkan video berkenaan ataupun berita berkenaan dengan tanah runtuh yang berlaku di Kelantan. Okey, berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang boleh teka? Kita nak belajar pasal apa ni? Mungkin kita akan belajar berkaitan tanah runtuh. Tanah runtuh. Okey, bagus Hasri ni. Linda, kamu ada cadangan? Tanah runtuh cikgu. Tanah runtuh juga. Okey, betul. Tanah runtuh. Tapi sebelum tadi, awal-awal tadi cikgu ada tanya tentang aliran lumpur. Apa kaitan dia aliran lumpur pula dengan tanah runtuh ni? Kat sini kita nak belajar hari ni ialah berkenaan dengan proses dan kesan gerakan jisim. Okey, berkenaan dengan tanah runtuh dengan aliran lumpur tu tadi, ianya merupakan contoh-contoh daripada pergerakan jisim. Jadi mungkin kamu tak familiar dengan perkataan pergerakan jisim, tapi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pergerakan jisim. Jadi sekarang mari kita tengok apakah objektif pembelajaran yang nak kamu capai pada hari ini. Yang pertama ialah, kamu nampak tak skrin cikgu? Sebentar ya. Okey, yang pertama, cikgu mahu kamu dapat kenal pasti dua jenis gerakan jisim. Sebentar tadi cikgu ada bagi tahu dah kan, sikit-sikit mesti kamu ada kecap. Okey, yang kedua, dalam pembelajaran pada hari ini, cikgu nak kamu untuk jelaskan sekurang-kurangnya 3 faktor yang mempengaruhi kenapa pergerakan jisim ni berlaku. Dan yang ketiga, cikgu nak kamu untuk dapat bandingkan apakah proses kesuatan tanah, apakah aliran lumpur dan apakah tanah runtuh. Kamu dapat bezakan nanti, cikgu akan terangkan dan cikgu nak kamu untuk bezakan apakah ketiga-tiga proses tersebut. Baik, kita ke aktiviti seterusnya. Berdasarkan slide yang cikgu tunjukkan, apakah yang kamu tahu tentang pergerakan jisim? Macam mana pergerakan jisim ni berlaku? Kenapa kesuatan tanah tu berlaku? Kamu tahu tak? Kamu ada idea sikit-sikit ke tentang pergerakan jisim ni? Tadi Hasriani ada cakap pasal tanah runtuh kan? Kamu tahu macam mana tanah runtuh tu? Kenapa tanah runtuh tu berlaku? Tahu tak sebab apa? Mungkin sebab tanah tu terlalu berat dan dia pun runtuh. Dia pun jatuh. Okey. Terima kasih Hasriani. Linda, kamu ada idea? Kenapa gerakan jisim ni berlaku? Saya tak pasti. Mungkin sebab hujan dan membuatkan tanah tu jatuh ke bawah.
Okey, betul. Betul sebenarnya apa yang kamu cakap. Mungkin sebab kamu ada tengok daripada berita, betul tak? Jadi maksudnya kamu dah ada sedikit pengetahuan sedia ada kamu tentang pergerakan jisim ni secara tak langsung. Jadi, disebabkan kamu ada sikit-sikit ilmu tentang pergerakan jisim ni, cikgu nak kamu buat satu aktiviti iaitu aktiviti survey. Di mana dalam satu kumpulan, cikgu akan bagikan 4 kumpulan di sini. Okey, Putri baru join. Terima kasih. Baiklah. Sekarang kita akan adakan aktiviti survey di mana di slide seterusnya. Okey. Baiklah, memandangkan kamu dah tahu atau ada sedikit ilmu tentang pergerakan jisim, jadi cikgu nak adakan aktiviti iaitu aktiviti survey di mana secara berkumpulan cikgu akan bahagikan kamu kepada 4 kumpulan. Kumpulan yang pertama ialah Haslinda dan juga Akmal. Kumpulan yang kedua ialah Hasriani dan juga Adib. Kumpulan yang ketiga ialah Putri dan juga Kartik. Dan kumpulan yang keempat ialah Aina dan juga Syazwani. Baik, berdasarkan kumpulan yang cikgu berikan tersebut, cikgu nak kamu cari maklumat menggunakan platform Google Search. Sekarang kamu tengah buka internet kan? Jadi cikgu nak kamu ya Aina, Syazwani. Kamu dengan Syazwani, okey? Okey, berdasarkan memandangkan kita dalam kelas online, jadi cikgu nak kamu gunakan platform Google Search untuk kamu cari maklumat tentang jenis pergerakan jisim. Cari di dalam Google Search sebab cikgu tak nak kamu cari di dalam buku teks kamu, okey? Cari di dalam Google Search bersama kawan kamu dan bincangkan apakah jenis pergerakan jisim. Cikgu just nak kamu nyatakan jenis pergerakan jisim di dalam Padlet yang cikgu sediakan, okey? Kamu boleh type HTTPS seperti yang cikgu terakan di kaca layar kamu. Okey? Kembali kepada aktiviti survey. Okey. Sekarang secara berkumpulan cikgu bagi kamu dalam masa 2 minit tuliskan maklumat berkenaan dengan jenis pergerakan jisim tu di dalam Padlet yang cikgu sediakan. Masa kamu bermula sekarang. Cikgu boleh hantar pautan ke dalam grup ke cikgu? Boleh. Sebentar ya. Okey. Okey. Kamu dah dapat ke pautan yang cikgu hantar? Dalam grup? Dapat cikgu. Okey. Kamu boleh mulakan aktiviti kamu sekarang. Kumpulan 1 tulis di Padlet pautan nombor 1 tu, ada tulis kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan kumpulan 4. Tulis jenis saja ya. Kita nak tengok kamu search macam mana kemahiran kamu untuk mencari maklumat. Cikgu, saya kumpulan berapa tadi? Haslinda kumpulan pertama. Saya cikgu. Okey. Hasriani kumpulan kedua, Putri kumpulan ketiga dan Aina kumpulan keempat. Okey. Okey, macam mana? Masih menuliskah? Masih cikgu. Okey, tak apa. Ambil masa kamu. Ada lagi seminit. Okey, cikgu tengok kumpulan yang kedua. Dah ada dah? Tulis di sini. Okey, tak apa. Sekejap lagi kita akan bincang sama-sama. Cepat. Kumpulan lain jangan tiru ya. Buat sendiri, Google search sendiri maklumat tersebut. Okey, kumpulan 1 bagus. Kumpulan 1 dah siap ya? Laju kumpulan 1. Kumpulan 2 pun laju. Dah ada 5 sudah. Okey, kumpulan 3. Okey, bagus. Kamu cuma tulis jenis pergerakan jisim saja berdasarkan apa yang telah kamu cari dengan kawan-kamu tadi. Okey, sebentar lagi cikgu akan share kan Padlet ni. Kita akan lihat jawapan kawan-kawan kamu. Okey, nampak gayanya di sini seperti yang cikgu share di skrin kamu. Kamu nampak tak? Nampak cikgu. Okey, bagus. Yang lain nampak? Atika? Nampak cikgu? Okey, bagus. Okey, memandangkan semua kumpulan telah siap, bagus. Cikgu hargai kamu punya usaha untuk cari dan juga berbincang dengan kumpulan kamu. Baik.
Baik, berdasarkan daripada Padlet ini, kumpulan 1, jawapannya tulis di sini 2 jenis, iaitu pergerakan perlahan dan pergerakan cepat. Bagus. Ya, sebab memang kita akan ada 2 pergerakan, iaitu jenis perlahan dan juga gerakan cepat. Dan kumpulan 1 juga tulis pergerakan perlahan iaitu kesetan tanih dan gelangsaran. Gelangsaran tanih, betul. Dan aliran cepat ialah aliran lumpur dan juga tanah runtuh. Bagus. Kumpulan 1, tahniah, betul semua. Untuk kumpulan 2, di sini tulis jenis gerakan jisim. Okey, itu yang cikgu suruh kamu cari. Di sini juga tulis aliran cepat iaitu tanah runtuh, kesotan tanih, gelangsaran tanih. Di sini kumpulan 2 tidak tulis aliran perlahan ya. Di mana gelangsaran tanih itu merupakan aliran yang perlahan. Tanah runtuh dan kesotan tanih itu adalah aliran yang kesotan tanih itu aliran perlahan, gelangsaran tanih pun aliran perlahan. Terima kasih kumpulan 2, tahniah. Cuma 1 je yang tak betul. Kumpulan 3 pula tulis di situ kesotam. Kesalahan ejaan di situ, kesotam, tak apa. Di bawah tu betul, kesotan tanah, aliran iaitu aliran lumpur. Okey, 2 saja ya. Kumpulan 3 dapat. Manakala yang kumpulan 4 dia tulis kesotan apa? Itu ada something missing di situ. Aliran apa? Something missing juga di situ. Dalam peperiksaan jangan tulis begitu ya. Okey, Atika Zaini ditulis aliran lumpur, bagus. Dan kumpulan 4 juga tulis tanah runtuh, bagus. Okey. Terima kasih kepada semua sebab participate dalam aktiviti kita pada hari ini. Sebenarnya apa yang cikgu nak kamu tulis sebenarnya ialah jenis pergerakan jisim. Di mana jenis pergerakan jisim terbahagi kepada 2, iaitu pergerakan perlahan dan juga pergerakan pantas ataupun pergerakan cepat. Jadi di sini cikgu akan terangkan kepada kamu pula. Memandangkan ada yang betul, cikgu ucapkan tahniah. Pergerakan perlahan iaitu kumpulan pertama dan kumpulan kedua pun ada tulis juga. Di mana pergerakan perlahan ini salah satu proses dia adalah kesotan tanih. Yang kita panggil kesotan tanih lah. Selalunya kesotan tanih ni dia melibatkan pergerakan tanih ataupun puing-puing batu yang menurun daripada cerun secara perlahan. Dan bila dia turun, keadaan ni berlaku dalam jangka masa yang lama tau. Jadi disebabkan itulah kita panggil dia sebagai pergerakan yang perlahan sebab dia lambat sangat nak turun. Jadi selalu kita tengok kesotan tanih ni berlaku kalau kamu perasan pagar-pagar di luar sekolah, kadang dia condong kan. Yang itulah salah satu pergerakan perlahan ataupun kesotan tanih. Kadang kita tengok daripada slide ni juga, slide ni ada tulis, cikgu tunjukkan tiang elektrik yang condong. Itu salah satu keadaan kesotan tanih, iaitu pergerakan yang perlahan. Yang kedua, kita lihat pergerakan perlahan yang kedua iaitu gelangsar tanah. Apa yang dimaksudkan dengan gelangsar tanah ni? Dia berlaku masa musim bunga ataupun musim sejuk lah. Musim panas di kawasan glasier. Dan gelangsar tanah ni berlaku apabila lapisan tanah di permukaan mencair. Tapi lapisan bawah dia masih beku. Jadi bila lapisan atas ni mencair, dia akan menjadi lembap tau. Dan pergerakan dia akan menurun cerun. Jadi pergerakan dia pun perlahan lah disebabkan di bawah masih beku. Jadi kesan gelangsar tanah ni ialah permukaan cerun kamu akan berlekuk dan berbonggol sedikit. Jadi selalunya kuranglah berlaku dekat Malaysia ni gelangsar tanah ni. Dia selalu berlaku dekat Kanada, Alaska, di Mackenzie Valley, yang tu yang cikgu ada tunjuk kat situ contoh gelangsar tanah yang berlaku. Terusnya kita akan lihat kepada pergerakan cepat. Apa yang dimaksudkan dengan pergerakan cepat ni? Salah satu contoh ataupun proses pergerakan cepat adalah gelongsoran tanah ataupun yang kamu sebut tadi ialah tanah runtuh. Di mana tanah runtuh ni selalulah kita tengok berlaku dekat Malaysia ni kan. Dia selalu berlaku di kawasan cerun yang curam ataupun tanah tinggi. Sebab itulah dia gerakan apabila daripada cerun yang curam, dia akan berlaku pergerakan yang sangat cepat. Jadi glasier ataupun bahan-bahan tu akan menuruni cerun dengan sangat pantas. Contohnya kejadian gelongsoran tanah di Bukit Kukus, Pulau Pinang. Kat sini cikgu ada sediakan gambar tanah runtuh yang berlaku. Dan pergerakan cepat yang kedua adalah
aliran lumpur ataupun banjir lumpur. Selalu kita tengok banjir lumpur ni berlaku dekat Kuala Lumpur ataupun kawasan-kawasan bandar di mana aliran lumpur di mana pergerakan lumpur ni menuruni cerun dan punca berlaku pergerakan lumpur ataupun aliran lumpur ni ialah aliran disebabkan oleh hujan yang lebat ataupun kurang letupan tumbuhan. Selalu kita tengok di bandar-bandar dah tak ada tumbuhan. Jadi disebabkan itulah berlakunya banjir lumpur. Okey. Terima kasih kepada kamu untuk participate aktiviti tadi. Kemudian kita akan ke aktiviti seterusnya. Apa dia? Sebentar. Okey, begitulah tadi penerangan serba ringkas berkaitan dengan jenis pergerakan jisim yang dapat dibayangkan kepada dua, iaitu secara perlahan dan juga secara cepat. Jadi cikgu akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan faktor yang menyebabkan pergerakan jisim. Okey, antara faktor yang menyebabkan pergerakan jisim ialah kecerunan. Okey, seperti mana yang kita ketahui, pergerakan jisim ini melibatkan bahan regolit yang turun ke kaki bukit dan kecerunan ini adalah faktor yang menyebabkan pergerakan jisim di mana kawasan tanah tinggi yang bercerun curam akan lebih kerap mengalami gerakan jisim berbanding cerun landai. Kerana cerun curam akan meningkatkan lagi tarikan graviti untuk turun ke kaki bukit, dan cerun curam dengan struktur tanah yang longgar akan lebih berisiko untuk mengalami kejadian tanah runtuh. Okey, seterusnya ialah faktor yang kedua ialah letupan tumbuhan, di mana apabila suatu kawasan ataupun suatu kawasan pembalakan mempunyai letupan tumbuhan yang kurang di lereng bukit, ia akan menyebabkan pergerakan jisim ini akan kerap berlaku. Kerana apa? Sebab akar yang kehilangan fungsi di mana dia tidak dapat mencengkam tani dan menyebabkan berlakunya aliran lumpur seperti mana yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi. Dan ia menyebabkan tanah terdedah dan mudah terhakis dan boleh menyebabkan aliran lumpur dan juga tanah runtuh. Faktor yang ketiga pula ialah cuaca, di mana cuaca di sini sangat mempengaruhi pergerakan jisim, iaitu hujan yang kerap akan mendorong gerakan jisim ini berlaku, iaitu purata hujan yang tinggi melebihi 2600 mm menggalakkan lagi proses gerakan jisim. Hujan ini merupakan salah satu ejen pergerakan jisim dan air hujan ini akan meresap ke dalam tani dan akan bergerak menuruni cerun dan menghasilkan aliran lumpur seperti mana yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi. Okay, dan faktor yang keempat ialah gempa bumi dan juga letusan gunung berapi, di mana gempa bumi dan letusan gunung berapi merupakan fenomena semula jadi yang kita tidak boleh jangkakan, dan ia akan menghasilkan gegaran yang kuat pada suatu kawasan terbabit. Dan struktur tanah di kawasan cerun akan menjadi longgar, tidak stabil dan menyebabkan kejadian tanah runtuh berlaku. Okey, seterusnya pula kita beralih kepada faktor gerakan jisim daripada aspek seterusnya ini merupakan gambar. Gambar yang pertama merupakan di atas tu merupakan gambar kecerunan di mana ia sangat mempengaruhi pergerakan jisim. Fenomena semula jadi iaitu letusan gunung berapi, dan gambar ketiga pula melibatkan kecerunan yang kita dapat bezakan di sini iaitu bercerun curam dan juga bercerun landai, di mana curam adalah lebih mempengaruhi. Okey. Seterusnya cikgu akan meneruskan pembelajaran kita dengan faktor yang menyebabkan aktiviti gerakan jisim dari aspek aktiviti manusia, di mana seperti mana kita ketahui aktiviti manusia ini adalah sangat mempengaruhi pergerakan jisim. Antaranya ialah aktiviti pembalakan, di mana pembalakan ini akan menyebabkan akar pokok kehilangan fungsi dan akar pokok tidak dapat mencengkam tani dan menyebabkan struktur tani akan menjadi longgar. Murid-murid dapat? Faham? Okey, kalau cikgu cakap dengan laju boleh cakap ya. Okey, seterusnya struktur tani tersebut. Okey. Terima kasih. Struktur tani tersebut akan menjadi longgar dan menyebabkan proses kejadian tanah runtuh seperti mana yang telah dijelaskan. Jadi pembalakan ini sangat-sangat mempengaruhi, dan seperti mana yang kita ketahui pembalakan secara haram di Malaysia makin berleluasa. Okey. Jadi yang kedua ialah pembinaan jalan raya. Pemotongan cerun untuk pembinaan jalan raya ini menyebabkan gerakan jisim akan giat berlaku. Kerana pemotongan cerun ini akan menyebabkan cerun tersebut menjadi lebih curam dan meningkatkan kadar gerakan jisim. Ia menyebabkan cerun tersebut menjadi tidak stabil dan
menjadi tidak stabil kerana tanah yang tidak dapat dicengkam oleh akar pokok tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga ialah aktiviti pertanian. Okey, aktiviti pertanian, penebangan hutan di lereng bukit untuk aktiviti pertanian seperti aktiviti peneresan akan menyebabkan akar pokok tidak dapat mencengkam tanah. Keadaan ini akan menggalakkan kejadian aliran lumpur dan juga tanah runtuh berlaku. Dan aktiviti manusia yang keempat ialah pengkuarian. Pengkuarian ini seperti mana yang kita dapat lihat merupakan pemecahan batuan dan kerja pengorekan tanah di kawasan bukit menggunakan bahan letupan untuk mendapatkan batu kapur. Bahan letupan tersebut menyebabkan kecurunan di suatu kawasan tersebut terpengaruh dan menyebabkan ia menjadi lebih curam. Dan gegaran tersebut akan menyebabkan berlakunya letupan dan menyebabkan tanah runtuh berlaku. Okey. Seterusnya, berikut merupakan gambar bagi setiap aktiviti manusia seperti mana kita dapat lihat di sini. Paparan gambar yang pertama menunjukkan pembalakan menyebabkan struktur tanah tersebut akan menjadi lebih longgar. Dan yang kedua pula yang di bawah pembalakan ialah pengkuarian yang menyebabkan gegaran dan menyebabkan tanah runtuh. Dan okey, gambar yang atas kanan ialah aktiviti pembinaan jalan raya seperti yang murid-murid dapat lihat, kecurunan bukit tersebut adalah menjadi lebih curam dan meningkatkan kadar pergerakan jisim. Dan yang di bawah pembinaan jalan raya ialah pertanian di mana mereka melakukan peneresan dan menyebabkan struktur tanah tersebut longgar kerana ketiadaan letupan tumbuhan yang dapat menjengkam tanah tersebut. Okey. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada aktiviti kuis. Jadi, arahan untuk aktiviti ini, cikgu akan berikan pautan di grup berkaitan dengan aktiviti ini dan murid-murid dikehendaki untuk menjawab kuis kecil ini berkaitan dengan faktor gerakan jisim. Cikgu akan beri masa selama 2 minit untuk murid-murid jawab. Okey? Okey, terima kasih murid-murid kerana telah menjawab kuis yang telah cikgu berikan di mana berikut merupakan soalan-soalan yang telah cikgu berikan di mana terdapat 5 soalan yang berkaitan dengan faktor gerakan jisim dan terdapat 10 murid yang telah menjawab. Tahniah, dan kita akan teruskan pembelajaran kita dengan penambahbaikan ataupun jawapan sebenar daripada soalan yang telah cikgu berikan. Okey, daripada kuis tersebut, soalan satu menyatakan bahawa kecerunan merupakan faktor gerakan jisim. Cerun yang lebih menggiatkan gerakan jisim jawapannya ialah nombor 2 iaitu cerun curam. Jawapannya adalah cerun curam kerana cerun curam akan lebih berisiko dalam menjadikan struktur tanah tersebut menjadi longgar secara besar-besaran di mana cerun curam ini akan menggiatkan lagi gerakan jisim sama ada aliran runtuh, kesutan tanah dan juga tanah runtuh. Okey, seterusnya soalan yang kedua pula ialah aspek cuaca merupakan faktor gerakan jisim yang manakah adalah betul. Okey, daripada soalan ini dapatlah dilihat bahawa ramai murid yang kurang faham berkaitan ini. Jadi cikgu terangkan di sini di mana cuaca hujan yang lebat akan menggiatkan proses gerakan jisim ini kerana hujan yang lebat akan menyebabkan tanah tersebut menjadi mampat dan menyebabkan tanah runtuh dan juga gerakan jisim berlaku, iaitu purata hujan yang melebihi 2600 mm akan menyebabkan gerakan jisim ini berlaku. Okey, faham tak murid-murid? Faham, cikgu. Okey. Terusnya soalan yang ketiga pula. Yang manakah adalah betul? Okey, berdasarkan daripada soalan ini, seperti mana yang telah cikgu jelaskan tadi, kekurangan letupan tumbuhan akan menyebabkan gerakan jisim lebih giat berlaku kerana tumbuhan tiada dan juga tumbuhan tiada menyebabkan akar pokok juga tiada. Jadi tiada tempat ataupun ejen yang akan mencengkam tanah dan menyebabkan ia
gerakan jisim tersebut berlaku. Jadi daripada sini kita dapat lihat bahwa jika letupan tumbuhan kurang, ia akan menyebabkan gerakan jisim akan lebih giat berlaku. Okey? Seterusnya, soalan yang keempat pula ialah berikan 3 faktor gerakan jisim kecuali aktiviti manusia. Di mana cikgu ingin menguji kefahaman murid-murid berkaitan dengan faktor gerakan jisim kecuali aktiviti manusia, iaitu faktor tersebut berada kepada 4, iaitu kecerunan, letupan tumbuhan, gempa bumi dan letusan gunung berapi dan juga cuaca. Di mana jawapan yang tepat di sini ialah nombor 3. Aktiviti pembalakan dan juga pertanian bukanlah dia sebenarnya faktor gerakan jisim tapi menjurus kepada aktiviti manusia. Dan soalan yang kelima pula ialah apakah 3 faktor daripada aktiviti manusia yang menggiatkan proses gerakan jisim? Jadi, soalan ini cikgu minta secara khusus apakah 3 faktor yang menyebabkan gerakan jisim daripada aspek aktiviti manusia. Seperti mana yang telah cikgu jelaskan, terdapat 4 faktor iaitu pertanian, pembalakan, pembinaan jalan raya dan juga pengkuarian. Jawapan yang tepat ialah nombor 1. Okey, daripada aktiviti tersebut, cikgu harap murid-murid dapat mengukuhkan lagi pemahaman berkaitan dengan faktor gerakan jisim yang dapat dibahagikan kepada 2, iaitu secara umum dan juga secara khusus berkaitan dengan aktiviti manusia. Okey, seterusnya. Okey. Seperti mana yang murid-murid dapat lihat di sini, gambar pertama yang menyatakan apakah kejadian yang ditunjukkan dalam raja. Gambar tersebut menunjukkan aliran lumpur yang telah berlaku di, kalau tidak silap, di Kuala Lumpur, yang telah berlaku di Kuala Lumpur, yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi juga. Okey, ini untuk pengukuhan lebih berkaitan dengan gerakan jisim. Dan gambar yang di bawah ni merupakan gambar kesuatan tani, gambar kesuatan tani, iaitu melambangkan ciri-ciri iaitu tembok pokok yang condong, tiang telefon menjadi condong dan sebagainya. Dan gambar yang ketiga pula melibatkan tanah runtuh yang berlaku di cerun curam dan berlaku dalam jangka masa yang singkat. Okey, seterusnya. Okey, berdasarkan daripada objektif pembelajaran kita pada hari ini, objektif kita yang ketiga adalah untuk membandingkan proses kerusakan tanah, aliran lumpur dan juga tanah runtuh. Jadi di sini cikgu telah memudahkan dan juga memberi secara ringkas agar murid-murid dapat memahami perbandingan daripada ketiga-tiga proses yang berbeza. Okey, daripada definisi yang telah definisi, kesuatan tani merupakan kandungan air yang dalam tanah yang menyebabkan tanah berganjak daripada kedudukan asal. Namun ia berlaku pada cerun yang landai dan berlaku secara perlahan akibat daripada daya ataupun tarikan graviti. Dan proses yang kedua pula melibatkan aliran lumpur. Ni merupakan perbezaan daripada definisi. Dan aliran lumpur ni berlaku bila lapisan tanah yang longgar di permukaan cerun bercampur dengan air hujan dan menyebabkan gerakan jisim tu menjadi lumpur. Okey, dan yang ketiga, tanah runtuh berlaku apabila tanah bergerak menuruni cerun curam dengan cepat akibat daripada tarikan graviti. Okey, daripada proses ni dapatlah lihat bahawa ketiga-tiga proses mempunyai definisi yang berbeza dan cikgu harap murid-murid dapat cikgu harap murid-murid dapat salin apa yang telah cikgu ucapkan dan apa yang berada di paparan skrin. Okey, daripada ciri perbezaan pula ialah jenis gerakan jisim. Seperti mana yang telah kita pelajari tadi juga, kesuatan tanah ni berlaku pada pergerakan yang perlahan, iaitu aliran perlahan. Dan juga aliran lumpur berlaku pada aliran yang cepat dan tanah runtuh berlaku dalam pergerakan yang cepat. Okey, jadi daripada jenis gerakan jisim itu dapatlah kita kaitkan dengan jangka masa. Jangka masa ni melibatkan bagaimana ataupun berapa lamakah gerakan jisim itu berlaku. Okey, daripada kesuatan tanah dia akan mengalami kesuatan tanah ni akan mengalami dalam jangka masa yang panjang kerana dia bercerun landai dan menyebabkan
Kesotan itu akan berlaku secara perlahan dan dalam jangka masa yang lambat. Dan seterusnya aliran lumpur pula berlaku dalam jangka masa yang singkat kerana dia apabila hujan turun dengan lebat, ia akan menyebabkan hujan tersebut membawa lumpur dan juga bahan regolit dan berlaku dalam jangka masa yang sangat singkat. Dan proses yang ketiga tanah runtuh berlaku dalam jangka masa yang singkat yang disebabkan oleh seperti yang telah cikgu bincangkan sebentar tadi. Dan seperti mana yang telah cikgu bincangkan juga, kecerunan ni daripada kesotan tanah, ia berlaku pada cerun yang landai, iaitu sudut di antara 2 darjah hingga 4 darjah. Ingat ya? Ingat bahawa kesotan tanah ni merupakan berlaku di cerun yang landai daripada 2 darjah hingga 4 darjah, dan aliran lumpur boleh berlaku pada cerun yang landai dan juga boleh berlaku pada cerun yang curam. Dan dapatlah dilihat bahawa banyak proses aliran lumpur yang telah berlaku di Malaysia, bukan saja di Malaysia, di negara lain turut mengalami proses gerakan jisim ini. Dan tanah runtuh berlaku pada cerun yang lebih curam kerana melibatkan pergerakan yang cepat, iaitu tanah akan cepat jatuh ke kaki bukit. Dan seterusnya ialah ciri yang dapat membezakan ketiga-tiga proses ini ialah persekitaran. Seperti yang telah cikgu jelaskan tadi, untuk kesotan tanah, tanda-tanda berlakunya kesotan tanah ialah pokok, di mana pokok, pagar dan tiang elektrik akan menjadi condong. Sehinggalah betul-betul terjatuhnya, iaitu kerana ia berlaku dalam jangka masa yang panjang dan disebabkan oleh cerun yang landai. Okey. Seterusnya ialah daripada aspek persekitaran aliran lumpur pula. Aliran lumpur ni akan bergerak dengan cepat menuruni cerun melalui alur ataupun lurah dan dimendapkan ke kaki bukit. Jika kamu lihat di luar sekolah, ada beberapa tempat yang di kaki bukitnya mempunyai lumpur yang termendap. Jadi berikut merupakan kesan daripada aliran lumpur. Dan yang ketiga, ciri bagi persekitaran tanah runtuh pula hujan lebat. Hujan lebat dan aktiviti manusia ni menyebabkan akar tumbuhan di suatu tempat tidak dapat mencengkam tanah dan menyebabkan struktur tanah tersebut akan menjadi lebih longgar dan meningkatkan lagi proses gerakan jisim. Okey, setakat ni murid-murid faham apa yang cikgu bincangkan? Faham, cikgu? Ada persoalan? Cikgu, kesetan tanah tu cikgu, Ha? kecerunan tu kan cerun landai di sudut di antara 2 darjah hingga 4 darjah tu, macam mana dia tinggi ke tak? Okey, terima kasih Nurul Ashikin Abdul Rahim kerana telah mengutarakan soalan. Mungkin ada juga murid yang tidak mengetahui apa beza cerun curam dan landai seperti yang telah. Okey, untuk jawapan yang Nurul Ashikin berikan tadi, cerun landai ni merupakan cerun yang mempunyai cerun landai ni adalah sangat berbeza dengan cerun curam. Okey, seperti ini merupakan contoh ya. Tangan cikgu ni di sini merupakan bukit, ini merupakan bukit. Okey? Okey, ini merupakan bukit. Apabila bukit tu serupa macam ni, bukanlah dia macam gambaran, memberi gambaran. Serupa macam ni, ia merupakan cerun curam. Kerana daya tarikan graviti untuk jatuh adalah sangat cepat. Okey, apabila dia lebih macam ni, dia adalah cerun yang landai kerana pergerakannya adalah perlahan dan kadar daya tarikan graviti untuk sesuatu bahan regolit untuk jatuh adalah sangat perlahan. Boleh dapat bezakan? Boleh cikgu, faham. Boleh. Okey. Jadi daripada sini sudut ni dapatlah cikgu kaitkan dengan pembaris jangka sudut yang telah kita pelajari tu kan. Dari situ dapat dilihat bahawa ada 2 darjah dan seterusnya. Okey? Faham? Faham cikgu? Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada aktiviti lagi sekali. Okey, sebelum aktiviti kita akan lihat gambar tu dululah. Okey, sebelum aktiviti kita akan lihat
cikgu akan mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid berkaitan dengan ketiga-tiga proses ini kerana ini merupakan objektif pembelajaran yang harus dicapai oleh murid pada akhir pembelajaran. Okey. Jadi kesuatan tanih ni dia punya kesuatan tanih mempunyai ciri iaitu tiang elektrik yang condong dan sebagainya seperti mana yang dapat kamu lihat. Dan aliran lumpur ni seperti mana yang dapat kamu lihat, bahan rigolitnya adalah lebih kepada lumpur dan menyebabkan lumpur itu bergerak dengan cepat melalui alur yang berdekatan. Okey. Dan yang ketiga merupakan tanah runtuh. Seperti mana yang kamu dapat lihat, ni merupakan, kalau tak silap cikgu ni, gambar ni merupakan di Bukit Antarabangsa, di mana ia berlaku dengan sangat cepat dan tiba-tiba. Okey, jadi tidak dapat kita ramalkan kejadian tersebut. Jadi dapatlah dilihat bahawa ketiga-tiga proses ni mempunyai perbezaan yang tersendiri. Okey. Seterusnya kita akan beralih pula kepada aktiviti group sort. Okey, cikgu akan berikan pautan ini ke dalam grup masing-masing dan cikgu harap murid dapat menjawab soalan tersebut dengan baik, iaitu murid dikehendaki untuk memasukkan ciri-ciri yang telah diberikan ke dalam proses yang betul dan tepat. Okey. Cikgu beri masa selama 2 ke 3 minit untuk murid-murid dapat menjawab dengan baik. Okey, seterusnya kita akan menjalankan aktiviti group sort di mana daripada sini cikgu akan mengemukakan beberapa perbandingan daripada ciri daripada perbandingan proses ketiga-tiga proses yang telah cikgu bincangkan sebentar tadi. Okey. Seterusnya cikgu akan masukkan nama cikgu. Okey, setelah cikgu masukkan nama cikgu, kita akan mulakan aktiviti kita. Okey. Ya, aktiviti kita macam ni. Okey. Daripada sini kita akan lihat bahawa cikgu akan memilih beberapa orang murid untuk memasukkan ciri-ciri berdasarkan apa yang telah cikgu jelaskan sebentar tadi, berdasarkan daripada ketiga-tiga proses, iaitu kesuatan tanih, aliran lumpur dan juga tanah runtuh. Okey. Jadi untuk yang pertama, cikgu minta Nurul Ashikin untuk memasukkan ciri bagi kesuatan tanih. Untuk kesulitan tanih Boleh baca dulu. terkejut cikgu. Okey, tidak apa. Cikgu bagi 30 saat untuk Shikin ni. Boleh pilih antara 15 pilihan tu boleh masukkan. Mana-mana saja pun boleh. Kesuatan tanih dia jenis yang macam mana? Pertama, saya rasa berlaku dalam jangka masa yang singkat, satu. Okey. Dia pergerakan yang perlahan itu, yang kedua. Okey. Lepas tu, cerun landai iaitu sudut di antara dua dada hingga 4 darjah. Okey. Kesulitan tanih ni contohnya pokok yang elektrik yang menjadi contoh kan. Okey. Ada lupa lagi satu lagi. Sekejap. Kesulitan tanih berlaku dalam jangka masa yang panjang. Okey. Okey, daripada soalan yang jawapan yang telah Shikin berikan, cikgu meminta pula Nurul Haslinda untuk memberikan ciri bagi aliran lumpur. Saya cikgu. Okey. Pergerakan cepat. Okey. Lumpur akan bergerak dengan cepat melalui cerun. Okey. Lepas tu hujan lebat dan aktiviti manusia menyebabkan akar tumbuhan tidak dapat mencegah tanah dan struktur menjadi longgar. Okey. Lepas tu ya. Okey, tidak apa, ambil masa. Berlaku lapisan tanah yang longgar di
cerun bercampur dengan air hujan dan menjadi lumpur. Okey, dan satu lagi? Satu lagi, kandungan air dalam tani menuruni cerun landas sehingga secara perlahan diakibatkan graviti. Okey. Okey. Okey, daripada jawapan yang telah Haslinda berikan, cikgu akan masukkan kelima-lima elemen tersebut. Cikgu akan masukkan kelima-lima elemen tersebut ke dalam tanah runtuh kerana kita tidak mempunyai masa yang mencukupi. Okey. Okey, daripada sini dapatlah dilihat bahawa cikgu akan submit answer. Dapat kamu dengar bahawa berapa banyak betul dan berapa banyak salah. Jadi cikgu harap lepas ni murid-murid dapat menunjukkan ataupun memberikan jawapan yang betul. Okey. Sekejap ya. Okey, daripada jawapan yang telah murid-murid berikan, murid-murid telah mendapat 11 betul daripada 15. Jadi tahniah cikgu ucapkan kerana telah dapat menjawab dengan baik. Namun selepas ni cikgu harapkan murid-murid dapat menunjukkan ataupun memberikan jawapan yang lebih baik di masa akan datang. Okey, daripada jawapan tu cikgu akan rumuskan dengan ringkas. Sekejap ya. Okey, baiklah murid-murid, daripada jawapan yang telah kamu berikan tadi, di sini cikgu akan jelaskan secara ringkas berkaitan dengan perbandingan tersebut, di mana keseotan tani ini dia akan berlaku secara perlahan di cerun yang landai. Okey, murid-murid kena ingat kerana perkara ni adalah yang telah ditetapkan dalam DSKP, jadi kemungkinan besar akan keluar dalam peperiksaan dan sebagainya. Jadi dia akan berlaku pada cerun yang landai dan bergerak secara perlahan, dan seterusnya ia adalah disebabkan oleh kandungan air di dalam tani yang menuruni secara cerun landai dan menyebabkan yang disebabkan oleh tarikan graviti. Dan keseotan tani ini juga adalah berlaku dalam jangka masa yang panjang. Dan ciri-ciri persekitarannya pula ialah pokok yang condong dan juga tiang yang condong dan sebagainya. Okey, itu untuk keseotan tani, dan juga untuk aliran lumpur pula ialah sangat berbeza, di mana aliran lumpur ni melibatkan pergerakan jisim yang dilibatkan oleh ejen lumpur yang disebabkan oleh hujan yang lebat. Okey, kena ingatkan dia punya keywords daripada apa yang telah cikgu berikan, iaitu aliran lumpur ni berlaku pada kadar yang cepat dan berlaku pada cerun yang curam, dan boleh berlaku pada cerun yang curam dan juga cerun yang landai, di mana dia akan lebih cepat bergerak pada cerun yang curam yang disebabkan oleh daya tarikan graviti. Dan seterusnya tanah runtuh pula. Tanah runtuh merupakan proses yang berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia dan juga hujan yang lebat, dan menyebabkan tanah tersebut akan runtuh daripada atas cerun kepada kaki bukit yang disebabkan oleh cerun yang curam. Murid-murid kena ingat bahawa cerun yang curam akan meningkatkan lagi ataupun menyebabkan lagi gerakan jisim itu kerap berlaku, terutamanya tanah runtuh. Dan tanah runtuh ini juga berlaku dalam jangka masa yang singkat dan kita tidak boleh meramalkannya. Okey, jadi cikgu harap murid-murid dapat membezakan ketiga-tiga proses ini. Okey, boleh tak murid-murid? Boleh cikgu. Okey, jadi cikgu akan teruskan dengan aktiviti seterusnya. Okey murid-murid, tadi kamu dah belajar tentang konsep gerakan jisim, faktor-faktor berlakunya gerakan jisim dan juga proses berlakunya keseotan tani, aliran lumpur dan juga tanah runtuh. Okey, dan kamu pun dah buat aktiviti kuis, jawab soalan berkaitan dengan proses dan juga faktor-faktor yang dah kamu belajar. Okey, memandangkan kita dah berada pada akhir pembelajaran dan masa pun tinggal lagi 17 minit saja. Okey, cikgu sekali lagi cikgu nak uji kefahaman kamu tentang keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini, dan jadi kita akan buat kuis lagi sekali meliputi keseluruhan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kuisnya ringkas saja, kamu perlu jawab dalam masa 2 minit saja macam tu. Okey, dan cikgu akan berikan pautan. Kita akan gunakan aplikasi Quizizz dan cikgu akan berikan pautan pada kamu semua melalui grup WhatsApp. Okey.
Okey. Kamu dah dapat? Dah cikgu. Okey, kalau kamu dah dapat, okey, bagus. Kalau kamu dah dapat, kamu boleh jawab soalan tu sekarang dalam masa 2 minit. Okey, nanti kalau masa dah habis, cikgu akan beritahu. Baca soalan dengan teliti ya. Baik cikgu. Okey, ada lagi masa satu minit. Okey, 30 saat. Okey, dah ada yang dah siap dah? Dah siap cikgu. Okey, semua dah siap ya? Okey. Cikgu akan tunjukkan keputusan kuis kamu, markah kuis kamu. Tak apa, jangan risau. Kesalahan itu tak apa dalam pembelajaran. Ya. Okey, boleh nampak skrin cikgu? Nampak cikgu. Okey. Okey, nampaknya Hazrin mendapati dan lain pun ada yang betul dan ada yang salah, tak apa. Okey, bagus. Siapa yang tak jawab ni? Tak apa. Okey, cikgu akan tunjukkan jawapan yang betul satu persatu pada kamu supaya kamu nampak apa supaya kamu nampak apa yang betul dan apa yang salah. Okey? Okey. Untuk soalan satu, soalannya pergerakan jisim akan meninggalkan kesan kepada jawapannya manusia dan juga alam sekitar. Okey, kebanyakan kamu betul. Okey. Bagus. Okay. Pergi kepada soalan 2. Konsep pergerakan jisim yang paling tepat adalah ia perlu yang paling tepat ya. Okey. Jawapannya D. Pergerakan bahan atau ribolit seperti tanah, batuan dan lumpur menuruni cerun akibat tarikan graviti bumi. Okay, betul. Mungkin yang atas ni Saya jawab A. apa dia hasil ni? Saya jawab A. Oh, mungkin kamu keliru dengan perkataan pergerakan tanah ya. Betul cikgu. Jawapan ini boleh dikatakan betul tetapi kurang tepat. Jawapan B lebih tepat. Okey. Kali kamu kena baca soalan dengan teliti. Okey. Baik cikgu. Okey. Soalan yang ketiga, pergerakan jisim berlaku dalam dua cara. Tadi kamu dah belajar kan dalam kita ada pergerakan jisim ada dua cara iaitu perlahan dan juga cepat. Semua betul, bagus. Maksudnya kamu faham. Okey. Yang keempat, pergerakan jisim berkait rapat dengan kecerunan dan tarikan graviti. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim. Okey. Kebanyakan kamu menjawab jawapan C, pembinaan jalan raya. Okey, jawapan bagi soalan ni ada 4 jawapan. Okey, dan jawapan yang betul adalah ketinggian cerun ataupun kurang likupan tumbuhan, hujan lebat ataupun pembalakan. C, pembinaan jalan raya ataupun kuarian, dan pertanian atau gempa bumi ataupun letusan gunung berapi. Okey, untuk jawapan B, pergolakan atau rusuhan adalah bukan faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim. Okey, kamu faham? Faham cikgu? Cikgu. Okey, tak apa. Okey, seterusnya. Soalan 5. Mengapakah pemotongan cerun berisiko tinggi dan menyebabkan pergerakan jisim? Kenapa? Okey. Jawapannya adalah struktur tanah yang longgar dan juga tak stabil. Okey, ada yang jawab cerun landai. Kalau cerun landai, tarikan graviti adalah kurang daripada cerun yang curam. Jadi jadi Pergerakan kurang
kurang lagi kan. Ya betul. Jadi risiko untuk berlakunya pergerakan jisim tu adalah berkuranglah. Okey. Okey. Seterusnya soalan nombor 6. Bagaimanakah kesukan tanah berlaku? Okey. Jawapan yang betul adalah B. Kandungan air dalam tanah. Tapi cikgu pergi dulu pada jawapan yang kamu jawab yang salah lah. Okey, untuk jawapan A salah. Jawapannya bahan yang mencemarkan tanah. Okay, sebenarnya bahan tak mempengaruhi proses kejadian pergerakan jisim ataupun kesuatan tanah berlaku. Okey, untuk jawapan D pula, cuaca yang terlalu panas. Cuaca ni dia mempengaruhi, tetapi kalau cuaca yang terlalu panas ni kurang mempengaruhi pula berlakunya kesuatan tanah ataupun pergerakan jisim. Okay, jadi jawapannya adalah kandungan air dalam tanah. Kandungan air itu akan mempengaruhilah struktur tanah. Jadi struktur tanah akan menjadi semakin longgar dan terdoronglah untuk berlakunya kesuatan tanah ini. Okay? Untuk soalan 7 pula, Alia yang sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur dalam keadaan yang hujan telah tersekat di Lebuh Raya akibat berlakunya banjir lumpur. Banjir lumpur ni adalah aliran lumpur lambat. Jadi berikut adalah kemungkinan penyebab berlakunya proses aliran lumpur. Okey, jawapan kat sini ada dua dan jawapannya adalah lapisan tanah yang longgar dan tanah dari cerun bercampur dengan air hujan menjadi lumpur. Macam yang cikgu dah terangkan tadi, disebabkan cerun curam dan hujan yang turun menyebabkan lapis tanah semakin longgar dan tanah daripada cerun tu akan bercampur dengan air hujan menjadi lumpur dan menuruni cerun yang curam itulah tadi tu berlakunya lah aliran lumpur. Aliran lumpur juga dikenali sebagai banjir lumpur. Okay? Dan soalan yang ke-8, hujan lebat, aktiviti pembalakan dan pengkuarian di kawasan cerun bukit adalah antara faktor berlakunya tanah runtuh dan hal ini disebabkan oleh ada dua jawapan juga dan jawapannya adalah akar tumbuhan tidak dapat mencekap tanah dan struktur tanah menjadi longgar. Okey, sebabkan hujan dan aktiviti pembalakan dan pengkuarian ini adalah faktor-faktor berlakunya tanah runtuh dan aktiviti-aktiviti ini ataupun hujan lebat kan akan menyebabkan akar tumbuh tidak dapat mencekap tanah dan struktur tanah menjadi semakin longgar lah. Jadi sebab itulah berlakunya pergerakan bahan dari golik ke bawah, dari atas cerun ke bawah, ke kawasan bawah. Okey, jadi itulah dia jawapannya. Okey, kita akan teruskan. Okey, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, setelah kamu mengikuti pembelajaran pada hari ini, kamu perlu membuat refleksi pembelajaran. Di dalam pautan Google Form yang dah cikgu sediakan, kamu tuliskan refleksi berkaitan dengan aktiviti pembelajaran kita pada hari ini atau apa yang kamu dapat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu akan hantar pautan melalui grup WhatsApp. Cikgu akan bagi masa 2 minit untuk kamu isikan refleksi kamu, okey? Baik cikgu. Okey, cikgu dah hantar pautan di dalam grup WhatsApp. Okey. Kamu dah siap? Dah cikgu. Okey, bagus. Okey, cikgu akan tunjukkan beberapa refleksi yang cikgu pilih di antara kamu dan kawan-kawan kamu dan nama yang terpilih cikgu minta bacakan semula apa yang telah kamu tuliskan. Okey, yang pertama Hasriani Lampri. Okey, boleh kamu bacakan apa yang kamu tulis? Okey, saya cikgu. Jadi berdasarkan daripada pembelajaran pada hari ini, refleksi yang saya dapat buat ialah saya dapat memahami dengan lebih lanjut konsep dan juga jenis pergerakan jisim, di mana jenis pergerakan jisim ini terbagi kepada dua, iaitu aliran cepat dan juga secara cepat dan juga pergerakan cepat dan juga pergerakan perlahan. Dan saya juga mengetahui faktor-faktor pergerakan jisim seperti kecerunan, cuaca, daripada aktiviti manusia, aktiviti pembalakan, pertanian dan binaan jalan raya.
Dan saya juga mengetahui dengan lebih sikit perbandingan di antara ketiga-tiga jenis proses seperti daripada proses kesedotan tani, aliran lumpur dan juga tanah runtuh. Okey, baik. Maksudnya kamu faham dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu nak tanya sikit. Berkaitan dengan aktiviti kita pada hari ini, cikgu buat kuis dan soalan. Kamu rasa kamu boleh faham tak dengan aktiviti kuis yang cikgu jalankan sebentar tadi? Faham Boleh cikgu? cikgu faham. Cuma Okey, mungkin baik. perlu banyakkan pembacaan cikgu. Ya, betul? Okey. Okey, bagus. Dan orang seterusnya yang cikgu pilih adalah Nurul Asyiki. Okey, boleh kamu bacakan semula? Boleh cikgu? Yang saya tulis, refleksi saya, banyak yang saya dapat tentang pembelajaran pada hari ini iaitu pergerakan jisim yang bermulanya daripada proses, lepas tu saya tahu pasal jenis pergerakan jisim, ada dua, yang terdiri daripada 4 jenis lah dalam dua jenis tu, dua cara. Lepas tu saya tahu pasal faktor, kenapa pergerakan jisim tu boleh berlaku. Lepas tu saya juga disebabkan faktor-faktor tu juga saya dapat bandingkan proses-proses pergerakan jisim tu, contohnya proses kesutan tanam, lepas tu aliran lumpur dan juga tanah runtuh tu sendiri. That's it, cikgu. Okey, baik. Terima kasih Asyikin dan Hasriani. Bagus. Cikgu akan ambil semua refleksi yang telah kamu berikan dan untuk menambah baiklah pembelajaran kita pada hari-hari yang akan datang. Okey. Nampaknya kita dah berada di hujung pembelajaran. Tapi sebelum tu, cikgu ada sesuatu nak beri kepada kamu. Okey? Okey. Iaitu tugasan. Kamu suka ke tak ni tugasan ni? Boleh jadi suka, boleh jadi tidak cikgu. Tak tahu nak suka ke tak cikgu. Okey, suka atau tak suka kamu kena buat. Okey? Okey, tugasannya adalah bina peta minda yang berkaitan dengan konsep gerakan jisim, faktor gerakan jisim dan juga proses kesuatan tanah, aliran lumpur dan juga tanah runtuh. Kamu boleh bina beberapa peta minda ataupun dalam sebuah peta minda sahaja, ikut kreativiti kamu dan ikut kefahaman kamu. Peta minda ni akan menjadi nota kamu untuk kemudian hari jugalah. Okey. Dan hantarkan tugasan kamu ke dalam aplikasi Google Classroom yang dah cikgu bina. Dan tarikh akhir penghantaran adalah pada 25 Mei. Okey, faham? Ada apa-apa soalan? Faham cikgu. Jadi kena ikut kreativiti kan cikgu? Ya, ikut kreativiti dan kefahaman kamu lah, sebab nanti peta minda ni akan menjadi nota kamu lah juga untuk hari-hari yang akan datang. Okey? Faham cikgu. Okey, boleh kan semua? Kalau ada apa-apa soalan, kamu tanya je cikgu. Kamu WhatsApp cikgu pun boleh, cikgu tak kisah. Okey, itu sajalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran cikgu pada hari ini dan kita berjumpa lagi di pembelajaran dalam pembelajaran yang akan datang. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Sama-sama.